Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Kenapa korang kena join program Lemak Tuli? Sebab saya sama je macam korang. Saya dulu gemuk. Macam-macam saya try untuk nak kurus. Ambil suplemen, ambil produk kurus, pergi gym, jogging, beli macam-macam alat. Tapi semua tak efektif. Duit pun banyak keluar, nak cari masa pun susah. Alhamdulillah saya amalkan metod Lemak Tuli yang berjaya selesaikan semua masalah tadi. Tak perlu ubat kurus, tak perlu apa-apa suplemen, tak perlu pergi ke gym, tak perlu apa-apa alat senaman. Diet yang murah dan sedap dan tak perlu berlapar dan tak kacau langsung masa ataupun waktu bekerja. Dalam 7 hari je dah nampak kesan yang ketara, bukan setakat kurus tapi dapat shape, dapat fitness, yang paling penting tak ada kulit lebih. Alhamdulillah juga dah 11,000 orang pernah join Lemak Tuli. Diorang pun dah berjaya sebab saya ajar metod yang sama saya buat dekat badan saya sendiri. Nak naikkan berat dan saiz badan pun kita ajar. Laki perempuan pun boleh join, tak kira umur, tak kira berat badan, tak kira kondisi badan korang, yang ada penyakit pun boleh join. Program online 7 hari sahaja hanya RM89 dan money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan dekat korang. Tinggal satu sahaja lagi batch untuk misi kurus hujung tahun dan insya-Allah korang boleh dapat badan yang korang nak sebelum tahun baru 2023. Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Slot terhad, masa terhad. Ingat, ini peluang terakhir untuk korang nak ubah badan korang sebelum tahun baru 2023. Jangan sampai menyesal. Tunggu apa lagi? Join sekarang program Lemak Tuli. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Hampir terlepas cakap. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan subscribe lagi, tekan sekarang. Sebab kita semakin menghampiri 400k subscriber dan insya-Allah sampai je 400k aku akan buat giveaway insya-Allah yang gempak-gempak dan semoga video-video dalam channel ni boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Baru-baru ni ada viral satu video yang menunjukkan seorang bapa. Cerita ni berlaku dekat Sabah kot. Okey, ada seorang bapa ni dia menangis sebab katanya anak dia tertinggal dekat laut kot. Yes, tertinggal dekat laut sambil menyaksikan anak dia menjadi mangsa buaya. Aku tak perlu nak play back balik video yang bapak dia menangis lah sebab benda tu sangat sensitif. Dan kalau nak diikutkan dekat satu artikel yang aku baca ni, dipercayai ketika bapa dan anak tu tengah menaiki bot dekat perairan luar pangkalan operasi Marin Lahad Datu. Jadi bila dia nampak anggota immigration ataupun polis Marine lah, aku tak sure, maybe immigration, maybe polis Marine yang dikatakan sedang membuat operasi. Jadi orang berdua ni ketakutan dan terjun ke dalam laut dan kebetulan ada seekor buaya dan si bapa ni sempat menyelamatkan diri tapi anak dia tak sempat dan dipercayai masih lagi hilang, tapi yang si bapa ni ada cedera apa semualah. Lepas tu kalau korang perasan dalam video tu tiba-tiba korang boleh dengar suara, yang suara tu dia cakap, siapa suruh kau lari tadi kan sudah kena makan buaya? What? So bagi aku, tak boleh lah cakap macam tu. Tak kisahlah dia siapa pun, dia ada pasport ke, dia pendatang asing ke, parti ke, ini berkenaan dengan sifat kemanusiaan. Faham kau tengah jalankan operasi tapi nyawa tu lagi penting. Faham tak? Nyawa budak pula tu. Tapi aku pun tak tahu situasi sama ada sempat ke ada cubaan untuk menyelamatkan anak tu daripada pihak immigration ataupun polis Marine. Okey, kita done dekat situ. Kemudian ada seorang brother NGO ni, dia dah buat satu pendedahan sikap immigration ataupun penguat kuasa terhadap kaum Palau ataupun kaum bajau laut ni yang mana ditangkap immigration lepas tu dapat layanan yang tidak sepatutnya. Tak apalah, kita dengar sendirilah apa yang nak diperkatakan oleh brother NGO ni dan aku akan bagi tahu juga kejap lagi dia ada something yang macam tak kena yang aku dapat DM dekat IG aku. So, let's go. Assalamualaikum. Semalam kita dapat berita yang menyedihkan tentang seorang budak di Baham Buaya dan seorang ayah cuba menyelamatkan anaknya di Baham Buaya kerana lari daripada polis ataupun immigration ketika itu.
benda ni bukan benda baru. Dia bukan soal buaya, tapi soal penindasan. Kita kena faham kenapa komuniti bajau laut ataupun stateless ni lari daripada polis ataupun immigration. Selama ni layanan korang terhadap mereka bagaimana? Aku tak pernah lagi nampak pihak berkuasa ni cakap elok-elok dengan mereka. Malah ada yang dipukul, diterajang, disepak, dijadikan hamba, seolah-olah binatang. Mereka manusia, mereka ada perasaan. Aku dan rakan-rakan NGO lain yang berperjuangkan komuniti mereka ni duduk hidup dengan mereka. Kenapa korang tak pernah faham perasaan mereka? Mereka bukannya bangsa yang kasar, bukan komuniti yang kasar, bukan komuniti yang kejam. Mereka adalah komuniti yang saling menjaga satu sama lain, saling menghormati dan bersifat humoris. Diorang ni seorang yang kelakar. Komuniti ni sangat baik. Tapi apa yang kau lakukan kepada mereka selama ni? Banyak lagi kes-kes dalam tahanan immigration, dalam tahanan polis mati, tapi tidak pernah dikecoh dan dibesarkan. Sebab apa? Sebab diorang ni stateless. Diorang lahir dekat Sabah, diorang hidup dekat perkampungan atas air. Diorang miskin di tanah dan lautan yang kaya disebabkan tangan-tangan gaib yang tak pernah kisah pasal diorang. 2017 sampai sekarang kami memperjuangkan tentang isu mereka. Berapa banyak idea dan juga penyelesaian yang kami bawa di batu sampahkan. Aku mengharapkan satu, kerajaan dan kabinet baru ni bawa isu ni ke parlimen, cuba cari penyelesaian bagi mereka. Pendidikan, hak untuk menjadi manusia. Tiada satu bangsa pun yang berjaya tanpa pendidikan. Mereka jadi macam tu sebab kita tidak memberi peluang kepada mereka untuk berjaya. Bukan mereka nak dilahirkan jadi macam tu. Siapa yang nak? Aku pun tak nak dilahirkan jadi miskin dan ditindas macam tu. Korang pun tak nak. Kita berjaya disebabkan pendidikan. Kita berada apa yang kita ada ni sebabkan pendidikan. Aku tak tahu, tapi hati seorang ayah bila kau tengok anak kau sendiri mati depan mata dari bahan buaya dan orang lain hanya menyalahkan kau. Kau bayangkan cuba orang kaya yang jadi macam tu. Tapi sebabkan orang stateless, orang bajau laut, orang palau, apa lagi gelaran yang korang bagikan kepada mereka. At the end of the day, diorang ni manusia. Diorang ni Muslim, Islam. Aku duduk dengan komuniti diorang. Rumah diorang ada Al-Quran. Tapi kau pandang diorang macam binatang, macam hamba. Tolonglah, isu ni bukan isu baru, isu ni lama. Bertahun-tahun cari penyelesaian. Kita cuma badan pendesak, yang melaksanakan adalah kerajaan, orang yang punya kuasa. Tapi kalau korang bodoh sombong, bila kita bagi penyelesaian tak nak dengar dan menganggap isu ni remeh, korang adalah manusia yang sangat kejam dan tak ada hati perut. Untuk arwah semoga syurga buat dia. Amin, amin, amin. Orang-orang yang menindas mereka, especially penguasa yang tak pernah layan mereka seperti manusia, semoga ada balasan yang keras buat kamu. Kami akan tetap memperjuangkan komuniti mereka dari soal pendidikan, ekonomi dan apa saja. Sebab mereka ni berhak diangkat menjadi manusia. Aku mengharapkan isu ni dipandang lebih serius dan sekurang-kurangnya bagi tahu kebenaran yang ayah dia lari daripada serbuan ataupun operasi whatever ke laut dan lepas tu di bahan buaya. Bukannya kenyataan media ataupun pihak polis yang menyatakan dia mendayung dan tiba-tiba kena bahan buaya. No, dia tak bodoh. Dia hidup di laut. Dia lebih pakar di laut daripada engkau. Dia lari daripada engkau sebabkan apa? Sebab layanan. Dia sanggup lari ke laut sebabkan layanan kau hina dia. Macam hamba, macam binatang. Dan lepas tu kau bangga. Larilah, pergi lari. Bangga. Aku jumpa ramai pihak berkuasa macam ni. Tolonglah, mereka manusia. Mana hati kau? Cuba kau di tempat mereka. Last kali aku mengharapkan seluruh rakyat Malaysia nampak isu ni, especially untuk komuniti perkampungan atas air dan bajau laut. Kami sudah lama memperjuangkan, bukan kami saja tapi banyak NGO-NGO lain yang memperjuangkan isu yang sama. Soal pendidikan, taraf, hak kemanusiaan, kesihatan, semua tu yang kami cuba perjuangkan. Mereka manusia, mereka bukan haiwan. Harapan aku cuma kecil dan juga sederhana, supaya rakyat Malaysia bantu kami untuk support komuniti ni. Biarkan mereka hidup bahagia tanpa diganggu oleh pihak berkuasa. Dan biar pihak kerajaan bersama NGO-NGO ni bantu untuk membangunkan isu hak kemanusiaan, pendidikan terutama sekali dan juga kesihatan mereka. Macam brother ni cakap tadi, kenyataan media cakap yang bapa dengan anak ni naik bot tiba-tiba kena bahan buaya. Tak boleh. Mana macam tu? Kan terang-terang dalam video tu ada suara cakap siapa suruh kau lari. Maknanya memang bapa dengan anak tu dia masuk, dia terjun ke dalam laut tu sebab dia lari daripada tak tahu lah immigration ke polis ke kan. Aku terkejut dengan pendedahan yang dibuat oleh brother NGO tu dan aku doakan supaya usaha brother NGO dan kawan-kawan dia ni semoga dipermudahkan urusan dan semoga pendedahan ni boleh kerajaan baru apa benda semua ni lah supaya kerajaan Sabah, kerajaan persekutuan boleh nampak dan membantu macam brother tu minta
ada penyelesaian terhadap kaum bajau laut ni. Sebab macam dia cakap lah, dia no harm. Diorang ni bukannya buat jenayah ke benda, diorang lahir dekat Sabah, diorang hidup dan diam, orang Islam pula tu kan. Jadi apa salahnya kalau kita melindungi lah. Dan juga kalau betul berada NGO tu cakap itulah layanan yang diorang dapat, bagi aku itu tak peri kemanusiaan langsung tu kan. Sampai diterajang di itu di ini, dijadikan hamba. Lepas tu ada yang katanya lah sampai mati tapi tidak diwar-warkan. Kalau benda tu jadi macam tu, tak patut ni. Okey, dah lah kita ni pun negara Islam, orang Islam juga kan, dan percaya yang immigration, polis apa semua tu orang Islam juga. Jadi janganlah orang Islam buat macam tu terhadap orang Islam walaupun dia bangsa asing, tapi dia harmless, dia tak membahayakan. Jadi janganlah buat macam tu. Kita tahulah dia ni kaum bajau laut yang tak ada pasport, tak diiktiraf, tak ada negara dan sebagainya, tapi itu bukan alasan lah untuk nak diperlakukan sebegitu rupa. Dan aku nak baca juga, ada orang DM aku. So dia cakap, kalau korang boleh baca lah, aku letak dekat sini dia cakap pendedahan oleh berada NGO tu adalah sangat-sangat tidak patut dan tidak wajar. Ini adalah tuduhan terhadap pasukan penguatkuasa, sebab katanya kaum Palauh ni tidak bernegara dalam Akta PBB. Maka mustahil penguatkuasa undang-undang negara sesuka hati menangkap kaum tersebut lalu menyumbat mereka ke dalam pusat tahanan parti. Memang kita simpati terhadap mangsa bintang buas dan tidak sekali setuju seorang individu yang tidak ada common sense berkata sesuatu yang tidak menjaga perasaan mangsa. Betul lah tadi yang dia cakap kenapa kau lari tu kan. Tapi tuduhan seperti amat berat dan bakal menjadi bahan fitnahan negara kita. Okey, aku punya ulasan. Aku adil. Okey, walaupun aku ni bekas anggota uniform, video-video aku banyak backup anggota uniform, tapi dalam hal ni aku rasa pihak berkuasa ataupun kerajaan, siapa-siapalah yang bertanggungjawab, kena buat siasatan menyeluruh dan jangan berkompromi, walaupun itu adalah polis marine ke immigration ke. Siasat, dan kalau betul apa yang didakwa oleh pihak NGO tu benar-benar terjadi, kena ambil tindakan yang sangat-sangat keras, yang sangat-sangat tegas. Sebab bagi aku berada NGO tu lagi tahu kebenaran. Sebab macam dia cakap tadi, dan ada video pun, memang dia pernah tinggal dan merasakan sendiri kehidupan kaum bajau laut ataupun Palauh, apa benda lah yang korang gelarkan dia kan. Walaupun aku tak belahkan siapa-siapa, aku tak belahkan berada NGO ni, aku tak sokong yang DM yang aku dapat tu yang kata ni fitnah, tapi jalan terbaik adalah benda ni kena ada tindakan ataupun penyiasatan ataupun semualah yang sangat-sangat proaktif. Kalau betul ada penindasan, tak boleh dibiarkan secepat yang mungkin, sebab after all dorang adalah manusia dan kena ada peri kemanusiaan. Jangan sampai nanti benda ni merebak sampai satu dunia, sampai jadi malu dekat Malaysia kita tindakan yang dibuat oleh pihak immigration, polis marine dan juga anggota penguat kuasa. Kepada orang yang DM aku ni, aku nasihatkan kita tunggulah sekiranya kerajaan baru ni ada tindakan proaktif yang akan dibuat untuk menyiasat. Dan juga kepada brother NGO ni, aku ucapkan terima kasih dan syabas banyak-banyak. Semoga Allah murahkan rezeki, Allah pemudahkan urusan ke atas apa yang diperjuangkan, atas usaha-usaha yang telah dibuat untuk nak ambil tahu pasal kaum bajau laut, untuk nak mungkin membantu here and there lah terhadap kaum bajau laut dekat suku kaum dorang, dekat dorang punya perkampungan air tu kan. Jadi benda ni tak boleh dibuat main lah. Kalau tak betul benda ni jadi, okey lah, alhamdulillah lah. Tapi kalau betul benda ni jadi, kena ada tindakan yang tegas dan proaktif. Aku rasa korang kena share video ni, serius. Korang kena share video ni, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Mungkin ada yang kaum bajau laut ataupun yang pernah tinggal dengan dorang, mungkin korang boleh explain sendiri dekat bahagian komen, cerita apa kebenarannya. Mungkin korang tahu, mungkin korang tak tahu ke benda ke, ataupun ni fitnah ke apa ke, cerita dekat bahagian komen supaya benda ni kita tahu kebenaran dia lah. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insya-Allah. Semoga Allah melindungi kita lah daripada bencana dan sebagainya. Semoga pakcik yang kehilangan anak tu, semoga Allah beri ketabahan, sebab dia pun dipercayai orang Islam. Jangan risau, itu adalah anak syurga. Nanti ada tempat untuk abang juga dekat syurga nanti, insya-Allah. Dan semoga kaum bajau laut yang beragama Islam, semoga Allah sentiasa limpahkan kesenangan, limpahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk
korang-korang semua. Okey, insya-Allah aku dekat sini hanya mampu mendoakan saja. Okey, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.